Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak terangkan tentang al-jumlah. Okey, al-jumlah dalam bahasa Arab ni maksudnya ayat. Okey, dan dia hendaklah terdiri sekurang-kurangnya daripada dua. Okey, daripada dua patah perkataan. Okey, barulah kita boleh katakan dia ayat. Okey, dan lagi satu syaratnya dia mestilah mufidah. Mufidah ini maksudnya lengkap. Okey, lengkap dan membawa maksud. Okey, saya bagi contoh. Okey, perkataan kuratul khadami. Okey, ada dua perkataan, kuratu satu, al-khadami perkataan yang kedua. Okey, perkataan ni ada dua, tapi dia bukan ayat sebab dia tidak membawa maksud yang lengkap. Okey, bola sepak kuratul khadami. Okey, kita tertanya-tanya, kenapa dengan bola tu? Okey, tetapi kalau ayat tu contohnya Muhammadun talibun. Okey, Muhammad maksudnya Muhammad, talibun maksudnya seorang pelajar. Okey, ini baru kita katakan ayat sebab dia membawa maksud, dia mufidah. Okey, dia dua perkataan dan dia juga membawa maksud. So, barulah kita boleh katakan dia sebagai jumlah. Okey, seterusnya jumlah terbahagi kepada dua. Okey, dalam bahasa Arab, jumlah ada dua. Jumlatul ismiyah dan juga jumlatul fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah ini adalah ayat yang bermula dengan kata nama, iaitu isim. Okey, dalam perkataan ni ada ismun. Okey, nampak ismun kat sini? Okey, maksudnya ayat itu bermula dengan isim, kata nama. Okey, jumlah ismiyah dia terdiri daripada mubtada dan khabar. Okey, mubtada ini ialah subjek dan khabar ini ialah predikat. Okey, untuk hukum i'rab, okey, mubtada dan khabar ini hukum i'rabnya adalah marfu'. Okey, saya bagi contoh ayat. Yang pertama Abu Zaidin syurtiyun. Okey, maksud ayat ni adalah bapa Zaid seorang polis. Okey, subjek dalam ayat ini adalah bapa Zaid. Kita menceritakan tentang bapa Zaid. Jadi bapa Zaid ini adalah subjek dan Abu Zaidin ini adalah mubtada. Okey, seorang polis ini adalah predikat. Jadi syurtiyun ini adalah khabar. Okey, subjek kita panggil mubtada, predikat kita panggil khabar, dan ayat ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Sebab dia bermula dengan isim. Okey, Abu Zaid ni nama, Abu Zaid ni manusia, bapa Zaid. Okey, manusia ni kata nama. Okey, seterusnya jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah ni maksudnya ayat yang bermula dengan kata kerja. Okey, fi'lun kat sini. Nampak fi'lun maknanya ayat ini bermula dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah, ayat yang mula dengan kata kerja. Okey, dia terdiri daripada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Okey, tetapi dalam jumlah fi'liyah, penggunaan maf'ulun bih ini tidak wajib. Maknanya akan ada ayat yang tak ada maf'ulun bih ni. Okey, tapi fa'il dan fa'il kebiasaannya akan ada dalam jumlah fi'liyah. Okey, tetapi maf'ulun bih ni ada ayat yang tak ada, ada ayat yang ada. Okey, tapi yang wajibnya biasanya fa'il dan fa'il. Okey, fa'il ini adalah perbuatan. Contohnya makan. Okey, fa'il pula adalah pelaku. Pelaku ni maksudnya siapa orang yang buat perbuatan tersebut. Contoh makan, perbuatan tadi adalah makan. So, fa'il ni siapa yang makan. Okey, dan maf'ulun bih ini adalah objek. Okey, untuk hukum i'rab, fa'il hukum i'rabnya adalah marfu' dan maf'ulun bih hukum i'rabnya adalah mansub. Okey, contoh ayat ialah akala Abu Zaidin al-aruzza. Okey, so maksud ayat ni adalah bapa Zaid makan nasi. Okey, akala ni maksudnya makan. Jadi akala ini adalah perbuatan. Akala ialah fi'il.
Okey, Abu Zaid ini adalah bapa Zaid. Maksudnya orang yang makan. Orang yang sedang makan. Jadi dia adalah pelaku. So, dia adalah fa'il. Dan last sekali al-aruzza. Al-aruzza ini adalah nasi. Dia adalah objek. So, bila dia objek, kita panggil dia sebagai maf'ulun bih. Okey. Bergerak kepada kat sebelah sini. Okey. Untuk harful jar tambah isim. Okey. Harful jar dan isim ni kita boleh guna dalam kedua-dua ayat. Maksudnya kita boleh gunakan dalam ayat ismiyah dan kita boleh gunakan dalam jumlah fi'liyah. Maksudnya dia fleksibel. Okey, dia boleh guna dekat sini dan dia boleh juga guna dekat ismiyah. Okey, dan untuk hukum i'rab, okey, sekiranya kamu jumpa harful jar ini adalah kata sendi. Okey, ini yang saya senaraikan kat bawah ni adalah contoh harful jar. Okey, kalau kamu jumpa harful jar, okey, isim selepas harful jar tadi, okey, maksudnya semua isim selepas harful jar ini hukumnya adalah majrur. Okey. So yang penting dekat sini mubtada dan khabar hukumnya marfu', fa'il hukumnya marfu', maf'ulun bih hukumnya mansub dan isim majrur iaitu isim yang terletak selepas harful jar hukumnya ialah majrur. Okey, kata nama selepas harful jar hukumnya majrur. Okey, seterusnya saya ulang balik. Okey, asmaul khamsah ada 5. Okey. Okey, yang pertama abun iaitu bapa, yang kedua akhun iaitu abang atau saudara lelaki, yang ketiga fu iaitu mulut, yang keempat zu maksudnya kepunyaan ataupun pemilik. Dan yang kelima hamu iaitu mertua. So ini semua kelima-lima isim ini ialah asmaul khamsah. Okey. Seterusnya. Okey. I'rab asmaul khamsah. Okey. 5 asmaul khamsah yang saya dah sebutkan tadi. Okey, hukum i'rabnya ada 3. Yang pertama marfu', yang kedua mansub dan yang ketiga majrur. Okey, sekiranya dia marfu', dia akan marfu' dengan waw. Sekiranya dia mansub, dia akan mansub dengan alif. Dan sekiranya dia majrur, dia akan majrur dengan ya. Okey. So, kat mana kita nak tengok waw, alif dan ya ini adalah hukum i'rab menentukan huruf terakhir bagi asma al-khamsah. Maknanya kalau asma al-khamsah itu marfu', maknanya huruf hujungnya ialah waw. Okey, contohnya abun. Kalau abun tu marfu', dia akan jadi abu. Okey. Sekejap saya tulis. Okey, contohnya perkataan abun. Okey, kalau abun ini marfu', dia akan jadi abu. Okey, kalau abun ini mansub, dia akan jadi aba. Okey, dan sekiranya abun itu majrur, dia akan jadi abi. Okey, maknanya marfu' bil waw, mansub bil alif dan majrur bil ya ni kamu nak tengok kat mana? Tengok dekat ni, huruf terakhir. Okey, huruf terakhir asmaul khamsah tadi. Okey, seterusnya kita akan bincang latihan. Okey, latihan dalam buku khibrah kamu. Okey, muka surat muka surat 45. Okey. So, ikut sama-sama dengan saya. Okey, untuk soalan ni dia nak kamu isi ke tempat kosong imla al-faraghat bi ikhtiyar al-ijabah as-sahihah dengan memilih jawapan yang betul ma bainal qausain di antara dua kurungan. Okey, so soalan yang pertama, okey, perkataan yulawihu ini maksud dia mengibarkan. Okey, yulawihu maksudnya mengibarkan. Okey, bila maksudnya mengibarkan, maknanya yulawihu ini ialah kata kerja. Okey, kata kerja, fa'il.
Okey. Bila dia kata kerja, bila ayat itu bermula dengan kata kerja, macam saya bagi tahu tadi, maknanya ayat ini adalah jumlah. Okey. Ayat yang bermula dengan kata kerja, maknanya ayat ini ialah jumlatun fi'liyah. So dalam jumlah fi'liyah dia akan ada fi'il dan fa'il. Ini yang wajib. Okey, yang ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, so ayat ni, okey, yulawihu ini adalah kata kerja. Jadi sekarang ni tempat kosong ini adalah pelaku. Okey, siapa orang yang mengibarkan tadi? Okey, jadi tempat kosong ini adalah untuk fa'il. Okey. Okey. Jadi, okey, kita tengok balik tadi. Fa'il hukumnya marfu'. Maf'ulun bih hukumnya mansub. Okey. Mubtada dan juga khabar hukumnya marfu'. Okey, dan isim selepas harful jar kita panggil isim majrur, hukumnya majrur. Okey, majrur. Okey, ni asas hukum. Okey, untuk asmaul khamsah, okey, ni okey, kalau dia marfu' bil waw, mansub bil alif dan majrur bil ya. So, tempat kosong ini adalah fa'il. Okey, jadi kita rujuk dekat sini. Fa'il kat tepi ni. Okey, fa'il ini hukumnya marfu'. So, kita tengok balik kat sini. Okey, asmaul khamsah kalau marfu' adalah dengan waw. Okey, jadi kita tengok kat jawapan sini. Okey, kita pilih mana dia asmaul khamsah yang berakhir dengan huruf waw. Okey, jadi yang berakhir dengan huruf waw ialah aku. Okey, so jawapan dekat sini adalah aku. Okey, kat sini jawapan nombor 1 adalah aku. Okey, soalan yang kedua. Ya bahasu. Okey, ya bahasu ini maksud dia mencari. Okey, mencari adalah perbuatan. Okey, bila perbuatan maksudnya dia kata kerja. Ini adalah jumlah fi'liyah. Okey, dia bermula dengan perbuatan. Okey, ni fi'il. Okey, kata kerja maksud dia mencari. Okey, sekarang ni kita tengok dalam ayat ni ada tak fa'il, ada tak pelakunya? Ya, ada tak orang yang buat perbuatan tersebut? Okey, so ada. Okey, fa'il dekat sini ialah Umar. Jadi ini fa'il. Okey, mencari Umar. Okey, seterusnya kita tengok an. Okey, an ini adalah harful jar. Okey, jadi kita dah tahu dah. Selepas ini, selepas harful jar ialah isim. Isim yang mana hukumnya? Okey, isim yang datang selepas harfun kita panggil isim majrur. Okey, jadi isim majrur hukumnya majrur. Okey, jadi kalau asmaul khamsah majrurnya dengan ya, bil ya. Jadi jawapan nombor 2 ni kita cari mana dia perkataan yang berakhir dengan huruf ya. Itulah jawapannya. Okey, jadi kat sini jawapannya adalah abi. Okey, seterusnya. Okey, sebab kat sini isim majrur. Okey, soalan ketiga, tusammi. Tusammi ni maksud dia menamakan. Okey, menamakan ni perbuatan. Okey, maknanya ayat ini jumlah fi'liyah. So, tusammi adalah fa'il. Okey, jadi kita tengok. Kalau ayat tu fa'il, dia mesti ada fa'il. Okey, dia mesti ada pembuat. Okey, kata kerjanya adalah menamakan. Siapa yang menamakan? Okey, ummun, ibu. Fa'il dalam ayat ni adalah ibu. Okey, waladaha. Waladaha ni adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih.
Okey, tempat kosong ini adalah untuk badal. Okey, badal ni apa? Saya terangkan sikit je sebab badal ni kamu tak belajar lagi. Okey, badal ni adalah perkataan yang menjelaskan tentang perkataan sebelumnya. Okey, jadi ayat ni maksud dia menamakan ibu, anak lelakinya. Okey, so tempat kosong ni dia nak terangkan apa nama anak lelaki tadi. Okey, so inilah badal, maksudnya perkataan yang menerangkan perkataan sebelumnya. Okey, jadi dia nak terangkan apa nama walad tadi ni. Okey, so badal ini hukumnya adalah mengikut perkataan sebelumnya. Okey, hukum badal dia akan ikut perkataan sebelumnya. Okey, perkataan sebelum ini adalah maf'ulun bih. So kita tengok dekat sini, maf'ulun bih hukumnya mansub. Jadi untuk asma al-khamsah mansubnya adalah bil alif. Jadi kita tengok dekat sini, kita carilah mana dia asma al-khamsah yang berakhir dengan huruf alif. Okey, jadi yang berakhir dengan huruf alif ialah za. So inilah jawapannya. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, tazuru. Tazuru ini adalah maksudnya menziarahi, ziarah. Okey, ziarah ini adalah kata kerja. Maknanya ayat ini adalah jumlatul fi'liyah sebab dia bermula dengan fa'il. Okey, siapa yang menziarah? Siapa pelaku dalam ayat ini? Siapa dia, pembuat dia? Okey, yang menziarah tadi adalah Maryam. So Maryam ini adalah fa'il. Okey, jadi ada tempat kosong. So tempat kosong ini adalah untuk maf'ulun bih. Okey, jadi kita cek. Maf'ulun bih hukumnya adalah mansub. Okey, jadi untuk asma al-khamsah mansub bil alif. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okey, macam mana nak tengok, nak pilih jawapan? Okey, kamu hanya tengok perkataan kat sini je. Kesemuanya berakhir dengan huruf alif. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak tentukan? Sebab ketiga-tiga jawapannya berakhir dengan alif. Okey, jadi nak tentukannya adalah okey, ayat ni maksudnya menziarahi Maryam bapanya. Okey, nya tu merujuk kepada Maryam. Maryam ini perempuan, jadi dia muannas. So kalau untuk muannas kita kena gunakan ha yang ini. Okey, sebab ha ini untuk muannas mufrad. Jadi jawapan untuk nombor 4 adalah okey, hamaha. Okey, dan yang terakhir hafiz. Hafiz ini maksudnya jagalah. Okey, jagalah perbuatan. Okey, ayat ini adalah jumlah fi'liyah. So hafiz ini adalah fa'il. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Oh, ala. Ala ni tadi saya dah bagi tahu. Ala ini adalah harful jar. Okey. So isim selepas harful jar hukumnya ialah majrur. Okey, jadi ala ini adalah harfu al-jar. Okey, jadi nazafah ini adalah isim majrur. Okey, dan tempat kosong selepasnya pun hukumnya majrur. Sebab apa? Sebab dia terletak selepas harfu. Okey, perkataan selepas harfu jar hukumnya ialah majrur. Okey, jadi untuk asma al-khamsah majrur adalah bil ya. Okey, asma al-khamsah majrur bil ya. Jadi kita tengok kat sini, kat jawapan ni kita cari mana dia perkataan yang berakhir dengan huruf ya. Okey, jadi perkataan yang berakhir dengan huruf ya adalah perkataan fi. Okey, jadi jawapannya ialah fi. Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Wallahu a'lam.